Wow, kita bersama dengan Zulhami Zainal Azam untuk butiran lanjut tentang perpindahan pemain menjelang sepak mula Liga Malaysia. Mesti banyak secret yang dia nak share dengan kita kan? Betul-betul. Ini dia memang dalam poket dia je. Ada banyak gosip-gosip yang sama ada betul ataupun rumours je kan Zolan? Betul-betul Dayang dan juga Su. Kita tunggu masa dan sesuai dan hari ini saya bolehlah share sikit demi sedikit untuk tetapan peminat esok. Dia sebenarnya ada yang diberitahu jangan beritahu dulu Zul. Ada yang macam okey yang ni boleh reveal lah. Okey. Baik, Betul, kita betul. dah fokus tadi tentang pasukan JDT Zul. Yang kalau kita lihat memang JDT ni satu pasukan yang tak ada masalah daripada segi keuangan untuk mereka mendapatkan sesiapa saja untuk bermain dalam pasukan mereka. Dan kali ini dengan laporan Zul tadi boleh kita dapat lihat bahawa JDT masih lagi memberi kepercayaan kepada pemain-pemain yang berasal dari Argentina dan juga Brazil. Kenapa agaknya Zul? Pemain-pemain daripada dua negara ini memang macam favourite lah dengan bola sepak JDT. Okey, kalau kita kenal pemilik dia, Tunku Mahkota Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim, memang dia suka ataupun orang kata lebih gemar dengan pilihan daripada Amerika Selatan. Kalau kita tahu, beliau juga banyak ke Argentina dan mempunyai seorang ejen iaitu Martin Press yang seperti dikatakan kat sini merupakan kelahiran daripada Argentina. Dan juga kita dapat lihat ataupun saya boleh katakan DNA JDT itu sendiri memang daripada Amerika Selatan lah senang cerita. Untuk musim ini perpindahan terbesar yang saya boleh katakan untuk Liga Malaysia adalah Fernando yang menyertai dari kelab Serie A Itali Udinese ke JDT. Kenapa saya katakan perpindahan besar? Kerana dalam transfer market nilai pasaran nilai pemain ini, nilai harga pemain ini adalah sebanyak 4.3 juta ringgit. Jadi memang sesuatu yang kita amat nantikan untuk Liga Malaysia, perkembangan yang cukup baik dari segi market Liga Malaysia itu sendiri dengan kehadiran Fernando Forestetti yang kalau saya boleh kongsikan tetapi menimbulkan sedikit persoalan juga apabila bersama Udinese beliau hanya sempat beraksi selama 54 minit musim ini. Tetapi beliau ni dianggap sebagai hero ataupun superstar bersama Sheffield Wednesday sejak musim 2015 dan tahun-tahun selepas itu. Kerana beliau telah menjaringkan 40 gol daripada 138 penampilan dan banyak juga assist yang dilakukan. Bintang untuk Sheffield Wednesday tetapi nasibnya kurang baik bersama Udinese atas faktor kurang minit permainan itu saya difahamkan menyebabkan beliau memilih untuk keluar dan JDT sebagai destinasi baru kepada pemain kelahiran Argentina ini. Okey, sebab Zul dah kongsikan serba sedikit tentang background bagi pemain baru Fernando Forestieri ni. Mungkin Zul juga boleh kongsikan kalau ada info apa agaknya yang dilihat pada Fernando ni untuk dia beraksi dengan Baxter da Silva. Kita dah tahu kemampuan Baxter da Silva. Jadi apa yang mungkin boleh ditawarkan oleh Fernando untuk memantapkan lagi jentera serangan JDT ni Zul? Maksudnya apa special lah? Kalau dia bertandingan dengan Baxter da Silva ni lagi kebabom ke macam mana Zul? Memang lagi kebabom lah kalau kita tengok daripada situasi semasa yang sebab apa? Saya boleh katakan berdasarkan pemerhatian saya di YouTube, di video melihat kepada aksi Forestieri ni, penampilan ataupun corak permainan beliau ni seperti Jorge Peradias campur Jorge Peradias campur dengan Gonzalo Cabrera. Wow. Jadi satu yang macam dua pemain two in one menjadi pemain sokongan kepada Baxter da Silva. Betul apa yang dikatakan oleh TMJ, Baxter lonely dekat depan. Jadi memang kehadiran Fernando Forestetti ini amat baik kalau kita lihat berdasarkan persembahan dan juga prestasi yang ditunjukkan dengan beberapa gol yang dilakukan cukup menarik. Salah satu gol bersama Sheffield Wednesday mendapat liputan ataupun viral di media sosial pada tahun sebelum ini. Boleh melakukan jaringan di luar kotak penalti dari jarak jauh dan mempunyai seorang pemain yang suka bergerak ke depan. Dan banyak lagi yang kita dapat lihat cukup positif yang saya rasakan memang taste kepada JDT, gaya permainannya.
Alright, okey, Zul, daripada selatan tanah air kita kembali kepada Lembah Kelang boleh Boleh. Sebab saya pun nak tahu juga update tentang pasukan Selangor FC. Saya pun nak tahu Selangor. juga. Suzana ni Alright. number one fan Selangor, dia pun nak tahu juga. So cuba Zul kongsikan sikit update yang kami perlu tahu. Okay, dari JDT ke Selangor dia macam ada sedikit bahaya kat situ. Saja Tapi tak je. apa. Jom, Kita let's kena go. share juga. Panas. Betul-betul kita kena share juga untuk peminat kat luar sana. Selangor ketika ini pun rancak dengan pengambilan pemain baru dan sebagainya. Apa yang saya boleh katakan pemain terbaru yang saya difahamkan akan ditandatangani adalah pemain yang berasal dalam Liga Thailand. Namanya saya difahamkan adalah Yuri Oliveira, pemain yang mempunyai bentuk fizikal yang baik, pemain yang mempunyai rekod yang baik dalam Liga Thailand itu sendiri, dan saya difahamkan pernah beraksi di kelab Emirates Arab Bersatu UAE. Kalau kita lihat daripada statistik ini, beliau telah menjaringkan 38 gol dalam 191 perlawanan dari 2011 hingga 2021. Seperti yang saya katakan tadi, beliau juga memiliki rekod yang tertinggi 9 gol dalam 27 perlawanan bersama klub Beijing Chengfeng pada 2014. Tetapi persoalannya Su dan juga Dayang, kalau kita nak cakaplah adakah Yuri di Oliveira ni mampu untuk menggalas ataupun menggantikan tempat Efadayo Olusegun yang menjadi penjaring terbanyak Liga Super sebanyak 2 musim berturut-turut. Itu yang menjadi persoalan. Kerana apa? Kerana Yuri akan digandingkan bersama seorang lagi pemain dari Brazil, tak silap saya, iaitu Kayon, yang juga beraksi dalam Liga Thailand sebelum ini, tetapi dalam Thai League 2. Kemampuan ini yang menjadi persoalan kepada pasukan Selangor. Mampukah pada musim pertama beliau mampu memenuhi demand permintaan daripada penyokong setia Merah Kuning yang cukup dahagakan kejuaraan apa sahaja yang ada dalam Liga Malaysia ini, sama ada Liga Super, Piala FA, Piala Malaysia ataupun layak ke pentas Asia. Itu yang kita perlu nantikan, kelibat Yuri di Oliveira bersama Gergasi Merah Kuning. Okey, Zul ada apa-apa info dalaman ke, inside info ke, kenapa Liga Thailand yang menjadi tempat mereka mencari pemain-pemain baru untuk pasukan Selangor kali ini, Zul? Kenapa Why Thailand? Dari satu sudut, dari sudut sukan, dari sudut sports itu sendiri, saya merasakan coach Michael Fashioned Bennett ataupun Selangor FC mahu mencuba falsafah ataupun perkara baru, iaitu dari Amerika Selatan. Sebab apa, pada musim ini ataupun musim lalu mereka telah menggunakan DNA Jerman, pemain import dari Jerman, tetapi tidak menjadi. Jadi mereka menggunakan pemain dari Amerika Selatan yang dah biasa dalam liga di rantau Asia ini. Selain saya difahamkan ejen kepada kelab itu sendiri memiliki hubungan yang cukup rapat dengan Selangor FC, dan mungkin kepercayaan yang diberikan ke atas ejen itu adalah satu faktor membawa kepada dua pemain ini bakal menyarung jersey Merah Kuning musim ini. I see. At least kita ada sedikit understanding lah kenapa jadi macam ni. Alright, okay. Okey, daripada Selangor tu buat saya terfikir sebenarnya salah satu lagi pasukan yang bereputasi tinggi yang selalunya memiliki pemain import yang berkualiti. Dia selalunya pemain dia taklah begitu terkenal. Tetapi apabila mereka beraksi dengan pasukan, selalunya memang bom lah, macam Pahang. Okey, difahamkan ada pemain yang akan ditantangani ini, Billy. Mungkin Zul boleh kongsikan sedikit kenapa nama Billy ni boleh jadi pilihan Pahang, Zul? Su pernah pergi Perancis? Alah, belum lagi lah. Okey, bonjour. Kata Perancis. Itu yang saya boleh katakan untuk pasukan Pahang. Bonjour. Itu di mana DNA Perancis itu digunakan untuk pasukan Pahang kali ini. Billy Ketkyo, saya boleh katakan sebutan itu kerana adalah pemain daripada pemain kebangsaan Laos. Tetapi pemain ini memiliki darah ataupun orang kata apa, darah daripada Perancis, di mana ibu dan bapanya adalah pelarian suaka daripada Laos ke Perancis, dan sebab itu Billy Ketkyo ini mempunyai darah daripada Perancis dan juga telah memiliki kerakyatan Laos itu sendiri sebagai pemain naturalisasi.
Bercakap dengan Perancis di mana kehadiran Billy Kekio ini melengkapkan 3 pemain import dari Perancis selepas Seri Pahang FC telah menandatangani Johan Marshall. Johan Marshall ni kalau kita Google, beliau merupakan abang kepada Anthony Marshall, penyerang Manchester United sekarang ni. Mungkin dah pindah ke saya tak tahu, tapi yang Anthony Marshall yang MU itulah. Dan seterusnya adalah Mamadou Samassa. Mamadou Samassa ni adalah penjaga gol. Buat pertama kalinya Pahang mengambil pemain import penjaga gol. Penjaga gol kedua ataupun ketiga yang beraksi dalam Liga Malaysia selepas Kevin Ray Mendoza dan Dominic Pichak daripada UiTM FC pada musim lalu. Jadi mengulas ataupun bercakap lanjut lagi berkenaan kehadiran Billy ini, penampilan ataupun persembahan ketika saingan Piala Suzuki AFF itu, walaupun Laos tidak mara jauh, tetapi persembahannya saya percaya adalah faktor utama kenapa penghijrahan Billy dari Laos ke Liga Malaysia dan memiliki reputasi sebagai pemain kelahiran Perancis. Saya pun sebenarnya tertanya juga apa keistimewaan Billy ni, Zul. Sebab apa? Sebab kalau kita lihat daripada rekod dia bersama dengan previous team sebelum ni, tak banyak pun gol yang disumbangkan oleh Billy kan. Daripada kita boleh Google dia sekarang, boleh wiki je. Memang tak banyak gol yang disumbangkan. Paling banyak mungkin 21 je pada tahun 2012 hingga 2015 dengan pasukan Tours. So itulah kita nak nantikanlah bagaimana agaknya apa yang boleh disumbangkan oleh Billy nanti, kan Dayang? Betul. Billy cuma dia pemain kelahiran mengisi kuota ASEAN. Jadi kita tahu mungkin reputasi dan juga persembahannya tak menarik, tetapi untuk mengisi kuota ASEAN itulah pilihan yang boleh dipertimbangkan untuk Seri Pahang FC. Okey, since ada sembang sikit pasal kuota ASEAN apa semua ni tadi, berbalik kepada laporan tentang pasukan Penang FC, kenapa masih belum ada pengumuman rasmi lagi lah secara keseluruhannya, Zul? Kenapa kita masih lagi tertanya-tanya nak tahu apa final untuk pasukan Penang ni sebenarnya? Okey, saya percaya usaha ataupun proses menandatangani kontrak itu sudah selesai. Tinggal lagi hanya pengumuman rasmi daripada kelab itu yang akan mengesahkan perkara ini. Mungkin kelab ingin membuat satu pengenalan yang berkonsepkan canggih, cantik untuk kepada penyokong di luar sana. Sebab itu mengambil masa, tetapi secara amnya, secara dasarnya pemain atau Penang FC telah menandatangi ke semua import di mana seorang pemain daripada Filipina telah menyertai pasukan Penang FC ataupun ada lagi seorang pemain daripada Lubnan. Tetapi kita perlu memahami bahawa setiap kelab ataupun semua pasukan melalui proses untuk membuat video dan sebagainya untuk diperkenalkan secara rasmi. Jadi coach ataupun pemain maupun pengurus tidak boleh, hanya perlu menunggu video itu keluar secara rasmi baru mereka ini mengesahkan kepada media mengenai kehadiran setiap pemain yang ditandatangani. Alright. Macam Zul ni, dia simpan tu bukan apa, dia respect dengan team kan Zul, yang Dia kita cerita tahu yang dia tahu belakang sebenarnya. tabir tu, dia simpan tu. Tapi Zul, Okey, teruskan. Saya rasa ada lagi yang Zul mungkin boleh ceritakan sedikit tentang perpindahan pemainnya. Rumorsnya mungkin sekarang ni Zul boleh kongsikan, kalau bukan 100%, of course lah kan. 99% pun okey lah, 99% Zul. pun okey lah Zul. Untuk tim mana lagi yang sekarang ni yang kita dengar-dengar akan adanya lagi perpindahan? Okey, Sung Dayang nak tim Liga Malaysia ke ataupun kita nak cakap pasal apa kata di pentas antarabangsa, national team ke? Terpulanglah kepada Zul nak cerita apa. Kita suka dengan Zul dia main bercakap. level international sekarang. Okey, saya belanja sikitlah sempena segmen transfer window ni kan. Okey, right. Untuk surat kebangsaan saya difahamkan Persatuan Bersepak Malaysia FM sudah mempunyai senarai pendek calon untuk menggantikan Tan Chen Ho. Yang confirm yang pasti terdiri daripada jurulatih Korea Selatan. Saya difahamkan individu terbabit. Saya ada beberapa senarai, beberapa calon yang saya difahamkan. Salah satunya adalah namanya Kim Bak-hum. Kim Bak-hum ini adalah merupakan jurulatih skuad Olimpik Korea Selatan yang pernah mengalihkan pasukan Korea Selatan bawah 23, tak silap saya, bertemu dengan skuad bawah 23 ketika di Sukan Asia Indonesia. Pada ketika itu, ingat lagi, Malaysia telah memenangi peranan itu dengan jaringan Safawi. Dan seorang lagi adalah Kim Pan-gun.
kalau betul lah itu namanya, tak silap saya namanya macam tu, Kim Pan-gon adalah merupakan bekas jurulatih Hong Kong yang pernah bersama dengan negara itu dalam beberapa tahun dan juga pernah mengendalikan beberapa kelab di K-League Korea Selatan. Jadi kita tunggu keputusan muktamad, tetapi ini antara dua calon yang saya dapat info dan maklumat yang bakal ditandatangani dan juga bakal diumumkan sebagai jurulatih baru Harimau Melaya. Okey, sedikit sebelum berakhir minta kebenaran penerbit nak tambah sikit lagi. Zul, mungkin boleh kongsikan kenapa kita macam nak ikut DNA bola sepak negara jiran kita yang memilih Korea sekarang ni sebagai jurulatih, Zul? Okey, saya rasa atas faktor apa yang dilakukan oleh negara jiran seperti Vietnam dan juga Indonesia berhasil kita nampak benda tu berjaya. Vietnam, Pak Hang Seo telah membawa Vietnam dari sesuatu perubahan positif dari segi ranking, dari segi pencapaian dan sebagainya. Bagi pasukan Indonesia, contoh yang terdekat adalah Piala Suzuki AFF menerusi sentuhan Shin Tae-yong yang juga merupakan jurulatih Korea Selatan juga sebelum ini. Mungkin atas faktor itu bukan ingin meniru, saya tidak pasti apa reason dia. Itulah sekarang ni orang kata kita nak tiru diorang ni. Betul, saya tak pasti apa lagi sebab ini rumours yang saya dengar dan dapat. Kalau betul, mungkin itulah faktornya. Mahu melihat negara jiran berjaya dan itu menjadi contoh kepada apa kata yang kita mahu lakukan dalam skuad negara. Tetapi mungkin faktor lain, faktor sekarang ni tengah training K-pop dan sebagainya. Kamsahamnida. Hanya saya. Okey, nanti kita belanja TikTok K-pop sih dengan Zul, boleh? Boleh. Baik, terima kasih Zul. Tak Sama-sama, kisahlah kan. sama-sama, Tak kisahlah Dayan. orang Kita kata jumpa kita lagi. tiru pun janji berhasil kan. Yes, itu yang kita nak. Kita nak result. Thank you, Zul. Betul. Terima kasih, Betul. Zul. Terima kasih sama-sama.